Dua kes aktif jangkitan COVID-19 sedang menerima rawatan di Pusat Pengasingan Kebangsaan dengan tidak ada kes baru dicatat hari ini. Dalam saran akhbar mengenai perkembangan situasi jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam, Kementerian Kesihatan memaklumkan jumlah keseluruhan jangkitan 148 kes dengan kes yang sembuh seramai 143 orang. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan 173 hari yang lalu pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 7 kes. 287 orang sedang menjalani pengasingan diri mandateri, manakala seramai 7,374 orang menamatkan pengasingan diri mandateri sejak Mac tahun ini. Dalam pada itu, 412 sampel ujian virus SARS-CoV-2 dilaksanakan menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 sebanyak 66,995. Bagi maklumat lanjut dan perkembangan terkini, layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Ahli-ahli jawatan kuasa takmir Masjid Universiti Brunei Darussalam UBD semalam mengadakan majlis berzikir sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW. Hadir Datuk Seri Paduka Awang Haji Mat Satejo bin Sokiau, Timbalan Menteri Tenaga. Majlis bermula dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah. Majlis juga dihadiri para pegawai dan kaki tangan Jabatan Penerangan, Biro Kawalan Narkotik, para pelajar UBD dan penduduk Rancangan Perumahan Negara Kampung Rimba dan kawasan sekitarnya. Bersempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW, Syarikat Awan Industries menyumbangkan 100 karton air mineral. Sumbangan diserahkan kepada Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid, oleh Dayang Nurul Nazirah Saadatul Farhana binti Awang Haji Muhammad Taha, wakil pengurus syarikat berkenaan. Sumbangan itu adalah bagi kegunaan di Jami' Asri Hasan Al-Bolkiah dan Masjid Omar Ali Saifuddin, masing-masing 50 karton. ...307 bakal graduan Universiti Teknologi Brunei UTB akan menerima ijazah masing-masing pada 16 November depan. Bersempena Majlis Convocation 2020 UTB itu nanti, sebilangan bakal graduan diraikan dalam Majlis Khatam Al-Quran. Majlis anjuran UTB itu diadakan pagi tadi di Masjid Universiti Brunei Darussalam. Hadir Profesor Dr. Dayang Haja Zohra binti Haji Sulaiman, Naib Chancellor Universiti Teknologi Brunei. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Awang Haji Adi Sharmin bin Haji Muhammad Taib, penolong Naib Chancellor UTB, Industri dan Perkhidmatan. Para peserta khatam terdiri daripada 28 bakal graduan lelaki dan 43 bakal graduan perempuan dari program ijazah sarjana dan sarjana muda. Kes pembunuhan seorang wanita warga negara Indonesia pada 10 Oktober lalu diharapkan ke Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan bagi sebutan kes. Bahan lanjut mengenainya selepas ini. Dua orang suspek yang didakwa terlibat dalam kes pembunuhan seorang wanita warga negara Indonesia pada 10 Oktober lalu di daerah Blight dihadapkan ke Mahkamah Magistrat Bandar Seri Begawan petang tadi bagi sebutan kes. Semasa sebutan kes, pihak pendakwa raya memohon kepada mahkamah supaya kedua-dua defendant ditahan reman selama 2 minggu lagi bagi membolehkan pihak polis menjalankan siasatan lanjut. Suspek Hassan bin Yusuf berumur 65 tahun dan Rosnani binti Tanga berumur 51 tahun didakwa membunuh wanita warga negara Indonesia
berumur 38 tahun di sebuah rumah di skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Jalan Dharma Wangsa, Kuala Belait. Kes disiasat di bawah Seksyen 302 iaitu bunuh, Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Kes akan disebut semula pada 9 November depan pukul 2 petang. Taufan Malava telah dikesan melanda Republik Filipina sekitar 1,333 km jauh dari negara Brunei Darussalam. Taufan Malava juga diramal akan bergerak ke arah barat laut menjauhi negara ini. Menurut pemangku Timbalan Pengarah Kaji Cuaca, Taufan Malava dijangka mempengaruhi keadaan cuaca negara secara tidak langsung untuk beberapa hari akan datang. Jadinya ianya boleh menyebabkan keadaan cuaca yang tidak menentu dan juga dengan hujan lebat lah sekali-sekala yang mungkin juga disertai dengan angin kencang. Jadinya di samping itu juga kalau sekiranya ada hujan lebat dan angin kencang, kelajuan angin tu selalunya boleh mencapai sehingga 50 km sejam. Jadinya juga keadaan laut arah kita ni di perairan negara Brunei Darussalam pada masa ini masih lagi diparas pelanga, keadaan ombak arah kita ni masih lagi diparas sederhana, tetapi dengan kejadian ni sekarang hujan lebat dan berangin ni ianya boleh meningkat hingga paras bergelora 2.5 meter yang mana adalah berbahaya kepada bot-bot kecil. Sementara itu, orang ramai dinasihatkan supaya sentiasa peka dengan ramalan, nasihat dan amaran cuaca terkini yang dikeluarkan Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam, termasuk bahaya pokok tumbang dan risiko kejadian banjir atau banjir kilat, terutama di kawasan rendah dan mudah banjir semasa hujan lebat. Orang ramai juga boleh menghubungi peramal kaji cuaca yang bertugas di Pusat Ramalan Cuaca melalui talian cuaca 114 atau melayari laman sesawang www.met.gov.pn atau ikuti laman sosial Facebook Brunei Weather, Instagram @BruneiWeather dan aplikasi bimbit Brunei WX. Sementara itu juga kami menasihatkan orang ramai untuk sentiasa mengikuti maklumat terkini yang dikeluarkan oleh Jabatan Kaji Cuaca dan tidak menyebarkanlah maklumat dan nasihat cuaca yang tidak sahih yang mana ianya boleh menyebabkan keresahan orang ramai. Bersua kembali. Tarikh pembayaran pencen perkhidmatan dan pencen turunan secara pandu lalu atau drive-thru pada bulan Oktober 2020 adalah pada hari Rabu 28 Oktober 2020. Bagi daerah Brunei dan Muara, pembayaran akan dibuat di Dewan Pusat Persidangan Antarabangsa dan Dewan Kemasyarakatan Tutong bagi daerah Tutong. Manakala daerah Belait dan daerah Temburong, pembayaran pencen akan dibuat di kaunter pejabat Jabatan Perbendaharaan. Pembayaran pencen akan bermula pukul 7.30 pagi hingga 3.30 petang pada tarikh berkenaan. Memandangkan hari Khamis 29 Oktober 2020 adalah cuti kelepasan awam sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad SAW, pembayaran seterusnya akan dibuat pada hari Sabtu 31 Oktober 2020 di bangunan Kementerian Keuangan dan Ekonomi bagi daerah Brunei dan Muara dan di cawangan-cawangan Jabatan Perbendaharaan di daerah Tutong, daerah Belait dan daerah Temburong selama 10 hari waktu bekerja. Maklumat lanjut hubungi Jabatan Perbendaharaan Kementerian Keuangan dan Ekonomi di talian 238 0822 atau 238 3469. Seorang lelaki tempatan dikenakan hukuman denda RM16,000 atau 13 bulan pemenjaraan atas kesalahan memiliki barangan tegahan. T. Eng Lee berusia 44 tahun dihadapkan ke Mahkamah Magistrate Bandar Seri Begawan dan mengaku bersalah memiliki 96 botol minuman keras. Semua barang dirampas untuk dimusnahkan. Sebuah syarikat dan 2 individu dikenakan kompaun setelah didapati melakukan kesalahan membuang sampah dan puntung rokok di tempat awam di kawasan Kampung Kulap, Serusup dan sekitar pusat Bandar Seri Begawan. Syarikat Sri Kolas Sdn Bhd didenda RM200, sementara Abdul Rahman bin Arif Sofian dan Kamaruddin Lim Abdullah alias Lim Chi Kiong masing-masing didenda RM100. Syarikat dan individu terbabit dikehendaki membayar kompaun dalam tempoh 7 hari. Kegagalan menjelaskan bayaran kompaun akan mengakibatkan kes dihadapkan ke mahkamah.
Bagi kesalahan pertama boleh membawa hukuman denda RM1,000, manakala kesalahan kedua dan seterusnya didenda RM3,000 dan penjara tidak melebihi 3 bulan.